إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirra. Syahadan bahawa dalil situ. Syahadan bahawa dalil yang mensabitkan sembahyang gerhana, dalil yang menetapkan pada hukum syarak kita sunat sembahyang gerhana dahulu daripada ijma', sebelum diijma'kan ulama. Firman Allah Ta'ala, la tasjudu lisyams wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Jangan kamu sujud bagi matahari dan bulan, dan hendaklah kamu sujud akan Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda yang menunjukkan akan keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Tiada gerhana keduanya kerana mati seorang atau kerana hidupnya hidup seorang. Maka apabila kamu lihat akan demikian itu, maka hendaklah kamu sembahyang hingga hilang gerhana. Riwayatul Muslim. Hadis sahih beriwayat Imam Muslim bahawasanya matahari dan bulan itu adalah dua tanda. Apa dipanggil tanda? Ayat Al-Manzurah. Ya, ayat mana tanda? Tanda apa? Dalil kewujudan Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan, yang mengatur segala makhluk ni. Itu tanda dia. Satu tanda yang kita baca Al-Quran dipanggil ayat Al-Makru'ah. Adapun langit, bulan, bintang, matahari dan kita sendiri dipanggil ayat Al-Manzurah. Mana tanda kebesaran Tuhan yang dilihat dengan mata kepala kita. Maka di sini dua disebutkan, ialah Asy-Syams wal Qamar. Matahari dan bulan ayatan, dua tanda yang Tuhan jadikan menunjukkan kebesaran. Maka bukanlah gerhana sebab limautin ahadikum, sebab mati seorang kamu atau hayat hidup mereka, tidak. Semua itu adalah tanda kebesaran Tuhan. Dia boleh menjadikan matahari itu cerah terang, dan dia boleh menjadikan matahari itu gerhana. Begitu juga bulan. Kemudian sembahyang gerhana kedua itu sunat. Hukum. Apa hukum sembahyang gerhana? Sunnatul muakkadah, sunat yang kuat dituntut. Maka tiap-tiap mereka yang disunatkan baginya sembahyang dua hari raya, disunatkan baginya sembahyang dua gerhana, bulan dan matahari, dan makruh meninggalkan akan dia. Bila benda itu sunat, maka makruh meninggalkan dia. Bila benda itu wajib, haram meninggalkan akan dia. Dan sunat mandi bagi yang berkendak menyembahyangkan dia. Sunat sebab ijtima'. Bila berhimpun tu maknanya sunat kita bersih, ya, supaya tidak izak menyakiti orang lain. Namun tak mandi hangit hapak orang berpening pada. Islam dia nakkan bersih. Dan sunat mandi bagi barang yang, bagi yang hendak, bagi yang berkendak menyembahyangkan dia gerhana bulan atau matahari. Dan sunat mengerjakan dia di dalam masjid. Ini antara sunat. Ya, tadi perubatan, ini mana segi tempat lah. Sunat di masjid. Jika picik masjid, kalau masjid tak muat, sempit sekalipun, itu yang terbaik. Tapi kalau tak muat teruk sangat, maknanya buatlah, ya. Dan sunat mengerjakan dia dengan berjamaah. Sunat mengerjakan sembahyang gerhana dengan berjamaah. Dan ganti iqamah ialah as-salatu jami'ah. Kalau sembahyang waktu dia ada azan dan ada iqamah. Maka kalau sembahyang, ya, bukan sembahyang waktu ni, lapas untuk mendirikan sembahyang ialah as-salatu jami'ah, ya. Yang diqamat lah. Enggak nak Allah Akbar, orang macam sembahyang apa pula ni, ya.
pukul 9 pagi gerhana matahari, lumayan kamat lah ni. Dia apa dia? As-salatu jami'ah. Dan wajib di dalam takbirnya, qasad. Ni wajib apa ni? Wajib nisbah mengesahkan sembahyang. Bukan wajib dengan wajib syar'i ni. Wajib syar'i mana apa? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Benda yang diberikan pahala dan ganjaran yang besar bila dibuat, dan disediakan makna ganjaran dosa, makna dia disediakan azab yang berat apabila meninggalkan dia. Itu makna wajib syar'i. Sembahyang ni, kalau orang tanya pula sembahyang kerana apa hukum sunat, habis ni pula wajib pula ni. Kan dia pelik pula tembung mana wajib sunat. Sembahyang ni sunat, kenapa dia kata wajib sini? Ya, wajib dengan nisbah mengesahkan, tu maksudnya. Mana kalau tak ada ni tak sah sembahyang, itu maksud ni. Ya, bukan wajib syar'i ini. Wajib nisbah mengesahkan akan sembahyang. Di dalam takbir tu kena niat qasad, artinya menyahajakan berbuat sembahyang, mana aku sembahyang, itu maksudnya. Dan wajib pula ditakyin, ya, artinya menentukan keadaan sembahyang. Aku sembahyang gerhana matahari, cukup tu. Ta'arud tak ada ini. Qasad, kalau sembahyang wajib ada qasad, ta'arud. Ta'arud kita bentangkan benda apa, wajib ke atau sunat. Sini sembahyang maknanya gerhana matahari. Mafhum daripada gerhana matahari, mana orang faham sembahyang itu sunat. Ya, sembahyang gerhana matahari bukan wajib. Jadi kita qasad dengan ta'yin. Ta'yin boleh baca, kalau ta'ayyun pun boleh baca. Kalau ya satu baca ta'ayyun, kalau ya dua baca ta'yin. Sama je makna dia. Aku sembahyang gerhana bulan, aku sembahyang gerhana matahari. Dah cukup. Artinya menentukan keadaan sembahyang, ya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Ini dipanggil lafaz niat sembahyang gerhana matahari. Dua-dua gerhana, tapi digunakan kaf bagi syams, iaitu matahari, dan digunakan kha, ya, bagi qamar. Mana tu? Usalli sunnatal kusyuf, digunakan kusyuf. Kalau qamar matahari, bulan digunakan kha, khusyuf. Ya, kusyuf dengan khusyuf. Usalli sunnatal kusyufi syams raka'ataini lillah ta'ala. Kusembayangkan sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Dia nakkan aku sembayang, macam tak yin apa sembayang apa? Gerhana. Gerhana tu orang faham tak 2 rakaat. Tapi kalau sebut dengan detail, tu lebih baik. Kerana Allah Ta'ala. Ini lepas niat sembahyang gerhana bulan. Usalli sunatan khusyuf, diguna kha, khusyufil qamar raka'atain lillah Ta'ala. Saja aku sembahyangkan sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia sembahyang gerhana ni, waktu dia tidak tertentu mula dan tidak tertentu akhir. Bila masa gerhana jadi, masuklah waktu dia. Dia gerhana pukul 11 dan pukul 11 lah. Ya. Waktu ni bila habis gerhana. Kalau sejam, kalau 20 minit, 20 minit, tak tentu kan. Selama ada gerhana, maka sunat boleh sembahyang. Habis. Syahdan adalah bagi kedua gerhana itu 3 kaifiat. Untuk menunaikan gerhana ni ada 3 kelakuan. Pertama, kaifiat pertama ialah sekurang-kurang bahawa disemayangkan akan dia 2 rakaat. Seperti semayang sunat zuhur, semayang biasa lah. Super semayang dia, super biasa niat dia. Ya, aku sahaja semayang sunat gerhana matahari atau gerhana bulan dengan tiada menambahi rakaat. Ya, sebab kalau kafiat yang afdal ditambah rakaat, dia ada 2 rakaat, 2 surah, ya. Yang ni macam biasalah. Dan qiyam berdiri super juga, tak bertambah qiyam. Dan kafiat yang kedua yang disemayangkan akan dia 2 rakaat tetapi dengan menambahi qiyam dan rakaat. Ban 1 rakaat dia ada 2 qiyam, 2 rakaat. Dia baca ayat, baca Fatihah, baca ayat, rakaat. Kemudian sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, baca Fatihah balik. Itu baca ayat balik, guna rakaat balik, guna tidak balik, abu pergi sujud. Itu yang akmal, ya. Tapi sekurang-kurang macam sembahyang biasa. Cuma beza niat sajalah. Dia menambahi akan qiyam dan rakaat di dalam tiap-tiap 2 rakaat. Dia 2 rakaat, dia ada 4 qiyam, 4 rakaat.
Seperti bahawa misal dibaca Fatihah dan surah yang pendek di dalam qiyam. Surah apa? Ayat kontrak, kuliah kulullah. Dibaca pertama kuliah, lepas tu kulullah. Contoh ni qiyam pertama. Dan kemudian rakaat, kemudian i'tidal. Lepas i'tidal baca Fatihah balik. Dan surah pendek bacalah wal asri ke, kan? Maka rakaat, kemudian i'tidal, kemudian baru sujud. Yang sujudnya biasa 2 kali. Seperti sembahyang yang lain juga, inilah serakaat. Bermakna 1 rakaat dia ada 2 qiyam, 2 i'tidal. 2 kali maknanya rakaat. Kemudian maka berdiri ia pula serakaat kedua, seperti demikian tu juga. 2 kali Fatihah, 2 kali surah. Pada tiap-tiap serakaat 2 qiyam dan 2 rakaat. Dan tiada harus menambahi rakaat lebih daripada 2 yang diniatkan kerana lanjut gerhana. Gerhana panjang dia tambah 3 kali rakaat, tak boleh. Ya. Biasanya ada riwayat, tapi yang ni tak diambil yang ni. Mana tak nak dia buat 2 je. Dan tiada harus mengurangi dia daripada 2 kerana lepas daripada gerhana. Jadi makna dia kata tidak harus menambahi rakaat lebih daripada 2 rakaat yang diniatkan dia. Kerana apa? Lanjut gerhana, ditambah lagi, tak boleh. Dan tiada harus mengurangi dia daripada 2 kerana lepas daripada gerhana. Dia niat 2, nak sembahyang 2 rakaat ni kan, tiba-tiba gerhana pun habis, terus je lah, ya, atau apa tu. Dan sunat membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham. Sama juga sembahyang biasa, ya. Di sini ada Rabbana lakal ham, Rabbana Allahumma lakal ham, Rabbana walakal ham. Ada 3 riwayat, mana-mana boleh, ya. Tapi kalau orang Rabb sini Sami Allahu liman Rabbana lakal ham, aku tu buat dia tu tak apalah, kan. Itu buat pelik kan, orang kata ni mana pula ambil. Kan. Kerana suka dia membuat pelik, tapi tak apa, tak ada masalah. Semua hadis boleh beramal. Rabbana lakal ham boleh, Allahumma Rabbana lakal ham pun semua ada dalam hadis. Pada tiap-tiap i'tidal. Dan kaifiat yang ketiga ni lebih sempurna, akmal, terlebih sempurna. Bahawa disemayangkan dia 2 rakaat seperti kaifiat yang kedua. Bermakna 2 rakaat, 2 i'tidal. 2 kali baca Fatihah dan 1 rakaat. Tetapi sunat di sini beza dia. Membaca surah Baqarah qiyam yang pertama. Wah, ini apa jam siap. Tunggu saya masih di Mekah, katakan guru dia buat Syekh Qadir Mandiling tadi. Wah, dia memang suara pun sedap. Dia baca ni, dia buat semua kafiat yang ketiga ni. Tak rasa banyak pun. Seronok kan. Buat suara pun sedap, baca pun tepat, seronok dengar kan. Kalau dia baca tergagap-gagap, wah mak maut nanti. Amat terik surah pun pusing, suara pun tak sedap kan. Dia qari betul kau baca, suara dia seronok. Surah Baqarah di dalam qiyam 286 ayat. Oh, ni qiyam pertama ni. Bangun, kemudian membaca pula mana tadi? Surah Baqarah dalam qiyam yang pertama. Kemudian daripada dia baca wajah tu, kemudian daripada doa iftitah dan a'udzubillah dan Fatihah. Dan jika tiada hafaz akan surah Baqarah, maka dibacanya ayat yang lain tapi sekadar surah Baqarah. Dibaca apa? Qul huwallah, ulang boleh juga, ya, kadar panjang gitu. Dan pada qiyam yang kedua dibacanya kemudian a'udzubillah dan Fatihah, surah Al-Imran. Oh, mau semua ni. Ni 3-4 jam nak siap ni. Dan surah Al-Imran, atau kira-kira 200 ayat daripada surah Baqarah. Ambil surah ayat lain boleh juga. Dan pada qiyam yang ketiga, iaitulah rakaat kedua, dibacanya lepas daripada a'udzubillah, Fatihah, suratul Nisa. Oh, surah banyak-banyak betul. Dan kiranya 150 ayat pada surah Baqarah, atau boleh pilih itu. Dan pada qiyam yang keempat dibaca lepas a'udzubillah dan Fatihah, surah Al-Maidah. Semua banyak-banyak kan. Kira-kira 100 ayat, atau mana boleh pilih, atau dipanggil atau au ditakhir, mana boleh pilih lah. Nak baca surah lain ke, cari ayat lebih kurang panjang 100 maknanya ayat. Berjam juga sudah. Dan sunat membaca dengan nyaring
pada gerhana bulan dan dengan perlahan pada gerhana matahari. Jadi ghalib ni bila sembahyang siang tu ghalibnya baca perlahan. Tapi tak semua juga. Ada sembahyang siang Jumaat baca kuat juga kan. Sembahyang hari raya baca kuat juga. Walaupun siang kan. Tapi sini mana sunnahnya begitu. Kalau malam dia baca nyaring, kalau siang dia baca perlahan. Habis. Dan sunat dibaca juga subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya, sama juga dengan sembahyang biasalah. Dan dalam rakaat yang pertama, dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dalam sujud yang pertama, kira-kira sini dia beza ni 100 ayat. Oh, banyak ke kan? Dalam sujud ni kalau sembahyang apa? Kalau sembahyang tasbih 100, kira-kira 100 ayat banyak daripada surah Baqarah, dan dibaca demikian itu dalam rakaat yang kedua dan sujud yang kedua, kira-kira 80 ayat dari. Wah, ni berjam tu ni. Memang panjang tu kalau buat paling sempurna ni. Ni paling sempurna. Dan dibaca demikian dalam rakaat yang ketiga dan sujud yang ketiga, kira-kira 70 ayat. Tasbih tu kira-kira 70 ayat panjang dia. Ada setengah kitab dia ambil terus, dia ambil 70 tasbih. Dan dibaca demikian tu dalam rakaat yang keempat, sujud keempat, kira-kira 50 ayat daripadanya. Tu yang paling akmal lah. Dan sunat kemudian daripada sembahyang gerhana membaca 2 khutbah seperti khutbah Jumaat. Pada mana? Sekalian rukun, sama je rukun dia. Dan sunatnya super, tiada pada syarat. Ya, tidak pada syarat dia. Apa syarat dia? Ada pun segala syaratnya. Sunat jua di sisi seperti di sini seperti syarat khutbah hari raya. Dan sunat dibaca oleh khatib dalam 2 khutbah perkataan yang menjagakan segala manusia daripada lalai dan tertipu daya dengan pekerjaan dunia, dan menyuruhkan mereka dengan berbanyak taubat. Sebab bila gerhana itu satu amaran ni dari. Dan istighfar, itu ada beza sikit, daripada segala dosa, dan memerdekakan sahaya dan memberi sedekah. Itu digalakkan sebab tiap-tiap kebajikan menarik manfaat. Al-sadaqah tadba'ul balaya. Soal tu sedekah menyebabkan tertolaknya bala. Allah Ta'ala tolak dengan sebab dia lah. Habis. Dan istighfar ada sikit perbezaan dia dengan khutbah biasa. Dari segi kedudukan, kalau khutbah Jumaat baca dulu, ya, khutbah yang lain semua lepas sembahyang. Itu beza. Dan segala dosa, dan memerdekakan saya, dan memberi akan sedekah. Kemudian satu masalah, barang siapa berdapat dalam rakaat yang pertama pada rakaat pertama. Tengok. Barang siapa berdapat di dalam rakaat yang pertama daripada rakaat yang pertama, atau didapat rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua, maka didapat nilai rakaat itu. Dan jika dapatnya akan iman dalam rakaat yang kedua atau dalam qiyam yang kedua daripada rakaat yang pertama, rakaat tu kedua, maka tiada didapat rakaat. Ada satu kaedah pelik. Kita dalam kaedah sembahyang ni, imam dengan makmum dapat rakaat ialah dalam rakaat serta tumaninah. Tu sepadan akhir. Rakaat tu didapat. Sebab tu di sini sunat bagi imam intizar, menanti sedikit. Kalau sekiranya ada orang nak tumpang, dia rakaat saja kan, dia tengok ada orang takbir usolli Allahu akbar, dia panjangkan sikit supaya kawan dia dapat rakaat dan dapat tumaninah, maka rakaat tu didapat. Ya, di sini buat teka-teki. Seorang dapat rakaat dan tumaninah tapi rakaat tak dapat. Wah, pelik juga kan? Mana ni? Sembahyang gerhana. Pada masalah rakaat yang kedua. Ya, kalau rakaat kedua dia tak kira. Ya, itu dipanggil tamak, dia mengikut dia. Rakaat yang pertama tu dikira, kalau dia dapat tumaninah, rakaat sudah tumaninah, maka rakaat itu dikira diperolehi. Mana tidak payah ditambah. Kemudian syahdan wallah.